Saya mulakan perbahasan saya dengan menyatakan bahawa pada awalnya kita semua faham bahawa banjir ini adalah sebahagian daripada hidup rakyat Malaysia dan ia bukan lagi dianggap sebagai satu fenomena. Kerana sejak turun-temurun lagi, musim tengkujuh dan musim ribut datang melanda pantai timur, pantai barat hampir pada bulan-bulan yang tertentu saja. Dan seterusnya ini jadi lebih teruk bila berlakunya perubahan iklim dan pemanasan global, dan maka konsistensi hujan berubah dari aspek tempoh, kekerapan dan juga jumlah taburan hujan. Justru kita tidak lagi boleh anggap kejadian banjir ini sebagai sesuatu yang luar biasa, ya, ataupun di luar jangkaan kita seperti mana disebut oleh Yang Amat Berhormat Bera tadi. Kalau tanpa fenomena pemanasan global pun tindakan diambil untuk mitigasi banjir yang berlaku setiap tahun, tentunya tindakan jangka pendek dan jangka panjang juga wajib dibuat kalau kita terima iklim negara semakin membawa bencana yang besar. SOP untuk menangani banjir adalah SOP yang paling tua dalam negara kita. Ianya ditubuhkan ataupun diwujudkan jauh-jauh sebelum merdeka lagi. Namun, kekerapan dan tahap banjir kebelakangan ini menuntut supaya kita segera membawa kepada satu pendekatan menyeluruh bagi menangani masalah isu ini agar memberi kesan yang berpanjangan. Keadaan dalam kerajaan saya lihat agak tidak terurus dalam hal ini. Kalau dulunya 2018, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bertukar menjadi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau MESTEC. Kini MESTEC sekali lagi dipecahkan balik kepada 3 kementerian yang mana aspek perubahan iklim ini seolah-olah tidak lagi dilihat keutamaannya di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA. Sangat tidak membantu sebenarnya, ya, apabila strategi untuk menangani perubahan iklim dibahagi-bahagikan antara beberapa kementerian dan agensi tanpa diselaras oleh satu autoriti. Satu dunia mengambil serius soal perubahan iklim ni, tapi di Malaysia seolah-olah melepaskan batuk di tangga saja. Oleh kerana memang susah untuk mengatasi cuaca yang severe ini dengan izin, maka pendekatan mitigasi dan adaptasi diambil oleh kebanyakan negara. Tapi perlu dipastikan pendekatan itu juga, ya, tidak pula menambahkan mudarat kepada penduduk setempat. Contohnya, jika sungai dipindah, perlu dipastikan tiada mudarat lebih besar boleh berlaku akibat daripada perubahan iklim. Apa maknanya sebenarnya jika lembah takungan air digazet semula sebagai kawasan perumahan di mana tentunya mengakibatkan kerosakan besar, ya, bila berlaku banjir, dan akhirnya kerajaan juga terpaksa berbelanja lagi untuk bina ban dan sebagainya sebagai mitigasi. Saya kira ini satu pembaziran wang dan boleh mudah diatasi sekiranya kita mempunyai pendekatan dan strategi yang betul dan ditepati sebenarnya setiap kali kita membuat keputusan untuk meluluskan ataupun menolak sebarang permohonan untuk bangunan. 2 perkara sebenarnya yang saya nak tekankan. Satu ialah peranan JPS. Saya melihat laman web JPS disenaraikan semua akta-akta dan perundangan yang berkaitan dengan jabatan ini. Sampai ke hari ini belum ada lagi satu akta JPS. Akta JPS yang mana memberikan kuasa penguatkuasaan kepada JPS mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melanggar perundangan berkait dengan sungai kita. Ya, yang ada pun adalah akta-akta melibatkan agensi-agensi lain, dan JPS ni seolah sekadar memantau, ya, dan kalaulah ada pelanggaran dilaporkan pada pihak lain untuk diambil tindakan. Ini saya ingat tidak wajar. Kerana GPS tentunya kita tahu memainkan peranan sangat penting untuk pastikan bahawa lembagan sungai kita ini pada tahap yang terbaik dan tidak tercemar dengan pelbagai bahan-bahan yang memudaratkan. Satu perkara lagi yang saya lihat berlaku apabila
banjir telah melanda kita pada bulan 12 yang lepas, ialah peranan Jabatan Kebajikan Malaysia, JKM. Seperti mana yang kita tahu, JKM sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting juga untuk membantu rakyat atau pemangsa bencana. Dan dalam keadaan mereka kemurungan kerana kehilangan rumah, harta benda hilang ataupun rosak, tak boleh dipakai lagi, waktu inilah Jabatan Kebajikan memainkan peranan yang penting itu untuk membantu mereka. Saya dimaklumkan sejak bulan November tahun lepas, setelah Ketua Pengarah JKM telah bersara, sampai ke hari ini belum dilantik lagi seorang KP yang baru. Dan ini membawa masalah apabila JKM dituntut untuk membantu rakyat kali ini mangsa bencana, tetapi tak dapat dilakukan, antara lain sebab kepimpinan dalam jabatan itu sendiri pun tak ada. Jadi saya tak tahu apa sebenarnya masalah. Yang saya dengar ada 2 timbalan Ketua Pengarah yang sudah pun ada di situ yang boleh menjalankan tugas. Jadi kenapa tidak salah seorang atau siapa jugalah ya dilantik sebagai Ketua Pengarah JKM ini untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat yang dilanda bencana ini dapat dijaga dengan baik. Akhir sekali, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya sebenarnya turut merasai kekecewaan rakyat apabila dilihat bahawa kerajaan ini seolah-olah melengah-lengahkan keputusan dan tindakan untuk membantu mangsa-mangsa bencana apabila ianya berlaku pada bulan Disember yang lepas. Hari ini kita mendengar Yang Berhormat Bera menyatakan bahawa pada hari pertama bencana berlaku, polis dan tentera telah diarahkan untuk bergerak. Walhal kita lihat bahawa setelah 4-5 hari bencana berlaku, ada kenyataan media yang menyatakan bahawa Angkatan Tentera kita membuat keputusan untuk bergerak tanpa mendapat arahan daripada pihak atas. Kerana mereka tentunya mempunyai aset-aset yang mudah digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan tak perlulah sampai berapa tadi 55-56 nyawa terkorban akibat daripada banjir ini. Jadi saya nampak macam seolah-olah ada satu masalah besar dalam soal membuat keputusan. Hierarki keputusan itu tak berfungsi dengan baik. Tambah-tambah lagi bila keputusan perlu dibuat dengan segera bila berlakunya bencana seperti ini. Dan saya rasa hairan kerana kerajaan yang ada sekarang pun bukannya beza jauh dengan kerajaan Barisan Nasional sebelum-sebelum ini, 2018 dan sebelumnya. Jadi sebelum ini pun bencana ini selalu berlaku. Kenapa tidak digunakan saja pengalaman yang ada daripada dulu untuk memastikan bahawa kerja-kerja membantu ataupun menyelamat ini dapat digerakkan segera tanpa perlu terkorban nyawa rakyat. Jadi saya rasa kecewa dengan apa yang telah berlaku dan saya mendengar penjelasan daripada yang buat menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas yang bertanggungjawab ke atas NAKMA. Ya, yang mana penjelasan tadi yang saya lihat sekadar memberi cerita sejarah penubuhan, ya, dan bukannya menjelaskan mengenai apa yang dibuat oleh NAKMA itu sendiri sewaktu bencana berlaku baru-baru ini. Dan kalaupun ada kelemahan, mungkin atas dasar ketelusan mengakui saja di mana ada kelemahan dan apa tindakan yang nak dibuat untuk mengatasinya supaya tidak berulang lagi selepas ini. Sebaliknya yang kita mendengar ialah penjelasan mengenai sejarah penubuhan agensi tersebut. Itu bukan benda yang kita nak dengar sebenarnya. Dan saya rasa sangat sesuai kalau menteri ini letak jawatan sajalah. Kalau dia tak boleh untuk menanggung tanggungjawab yang penting ini, ya, yang dianggap mungkin sekali-sekala saja timbul, tetapi bila ianya timbul, ianya jelas menunjukkan ianya sangat-sangat mustahak supaya kita dapat menyelamatkan keadaan. Ya, jadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya rasakan bahawa biarlah kejadian ini menjadi satu pengajaran bagi kita semua. Kita ambil iktibar daripada apa juga kesilapan yang telah dibuat. Saya ingat kurang sihat kalau tak diakui kesilapan, malah menuding jari ke pihak yang lain pula. Walhal
kita lihat hashtag kita jaga kita itu menjadi satu yang memang menular sewaktu berlaku bencana kerana begitu ramai sekali rakyat yang membantu rakyat yang lain kerana tidak kelihatan peranan kerajaan. Jadi saya rasakan penting untuk saya kemukakan rasa kecewa dan tak puas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelun.